Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Facebook Live KPT pada malam ini. Hari ini bersama dengan saya Nurdiana binti Muhammad Yazid ataupun dikenali sebagai Chef Bunga, nama pentasnya. Dan hari ini saya bersiaran langsung daripada booth UTHF di aras 3 bilik pameran di Kuala Lumpur Convention Centre. Dan hari ini khususnya saya akan menerangkan berkaitan dengan program-program yang ada di UTHF, khususnya program-program yang ada di dalam Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. So adik-adik mesti nak tahu bila bercakap pasal UTHM, tahu tak di mana UTHM tu berada? Di mana dia berada? So, bila kita bercakap pasal UTHM adalah agensi kerajaan di mana kita terletak di cawangan Paguh dan juga di cawangan Induk, dan khususnya untuk Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational kita berada di cawangan Indus Kampung. Alright, untuk hari ini, sebelum saya bercakap berkaitan dengan program-program hari ini, saya pasti adik-adik di luar sana tertanya-tanya, masih lagi menentukan hala tuju, di mana nak pergi, apa yang adik-adik nak belajar, apa yang adik nak sambung, dan apa yang akan adik akan bekerja selepas bergraduan. So sebelum itu saya nak bagi tips dan juga teknik macam mana kita nak melanjutkan pelajaran ataupun memilih kos yang sesuai dengan kita. So pertamanya, sebelum kita memilih kos, kita kena tanya diri kita sendiri, adakah program yang kita nak ambil tu kena dengan minat yang kita ingin ceburi. Yang pertama, so bila kita dah tahu apa yang kita minat dan apa yang kita nak ceburi, barulah kita akan cari apa universiti yang boleh membantu kita dalam mencapai objektif dan juga misi adik-adik semua untuk mendapatkan pekerjaan selepas bergraduan nanti. So lepas daripada itu, adik-adik kena tanya daripada diri sendiri, adakah minat yang adakah program yang adik-adik akan menyambung pelajaran itu dapat adik-adik semua minat untuk bekerja kelak. So baru lepas daripada itu, barulah adik-adik tentukan apa program yang adik-adik nak sambung. So pertamanya, di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational kita ada 2 program. Program yang pertama adalah program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational, di mana untuk ISMPV kita ada 7 program yang kita tawarkan di dalam fakulti ini, FPTV. Pertamanya kita ada program Elektrik dan Elektronik, Penyejuk bekuan dan penyamanan udara, Pemesinan dengan perpujian, Binaan bangunan, Kimpalan fabrikasi, multimedia kreatif dan juga catering. Ini adalah untuk ISMPV. So bila adik-adik semua nak melanjutkan pelajaran, adik-adik kena tengok apa hala tuju bagi program tersebut. Untuk ISMPV ataupun kita kenal sebagai Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational, dia lebih kepada nak menerapkan macam mana adik-adik boleh menjadi seorang pendidik, pengajar, ataupun instruktor selepas adik-adik semua bergraduan. Bila adik masuk ni, bukan sahaja tertakluk kepada menjadi pendidik, pengajar juga instruktor, tetapi adik-adik juga boleh menceburkan diri di dalam bidang pekerjaan industri, dan juga adik juga boleh menjadi seorang job creator instead of a job seeker. So menjadi seorang usahawan pun adalah antara salah satu yang kita akan adik-adik boleh ceburi selepas bergraduan daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational. Okey, baik. Apa syarat-syarat kemasukan untuk Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational? So kita ada beberapa syarat kemasukan yang adik-adik semua perlu untuk apa ayat kita kata perlu ada untuk masuk ke dalam Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational. Pertamanya, jika adik-adik daripada lepasan diploma, DKM, matrikulasi dan juga STPM, adik-adik semua haruslah ada PNGK lepas daripada 2.5, ataupun mana-mana adik-adik daripada STPM ataupun matrikulasi dengan PNGK 2 pointer ke atas. Untuk MUET pula, kalau sebelum ini kita memerlukan sekurang-kurangnya MUET band 2 untuk masuk ke Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational, tetapi sekarang ni dengan MUET, kalau jika sekiranya adik tidak ada MUET, adik-adik juga boleh masuk kepada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational untuk melanjutkan pelajaran. Dan juga untuk program ini kita ada adik-adik perlu menghadapi ujian temuduga dan juga ujian maksi sebelum boleh masuk kepada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknikal dan Vocational. Itu untuk ISMPV. Tetapi berbeza pula dengan Ijazah Sarjana Muda Teknologi di FPTV. Untuk Ijazah Sarjana Muda
teknologi, okey, ataupun dikenali sebagai BTEC, program ini dibina dan ditubuhkan khas untuk pelajar-pelajar lepasan DKM, DVM dan DLKM untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. So antara program yang kita tawarkan untuk BTEC ataupun ijazah sarjana muda teknologi, kita ada 7 program yang kita tawarkan, di mana 1 perkhidmatan makanan dengan kepujian, kita ada binaan bangunan, penyejuk bekuan dan penyamanan, automasi elektronik, kita ada penyelenggaraan sistem elektrik, pemesinan industri dan juga kimpalan. Okey, itu adalah antara program-program di bawah Bachelor of Technology yang kita ada di FPTB. Dan macam mana nak masuk ke dalam program ini? Okay, basically untuk ijazah sarjana muda teknologi, kita memang khaskan untuk pelajar-pelajar DKM, DLKM dan juga pelajar-pelajar lepasan di DKM. Okey, antara syarat-syarat kemasukannya adalah lepasan DVM minimum pointers sekurang-kurangnya 2 pointer, okey, ataupun lulus sijil Vocational Malaysia dengan 3 kredit SPM dengan akademik pointer 2 dan juga vocational pointer 2.67, dan adik-adik juga perlulah lulus bahasa Melayu dengan kod 1104. Dan untuk lepasan DKM dan DLKM, okey, minimum pointer adalah 2 pointer dengan kepujian bahasa Melayu. Alright, berkaitan dengan MUAT pula, kalau sebelum ni kita memerlukan MUAT sekurang-kurangnya band 1, tetapi dengan tidak ada MUAT, adik-adik juga boleh masuk ke dalam program ijazah sarjana muda teknologi. Alright, tetapi lebih baik sekiranya adik-adik ada mempunyai MUAT band 1 dan ke atas. Dan untuk bergraduan, okey, sekurang-kurangnya band 3. Alright, itu berkaitan dengan ijazah sarjana muda teknologi. Dan bila bercakap pasal ijazah sarjana muda teknologi, kita mengetengahkan berkaitan dengan TVET, di mana kita akan mengkhususkan kepada kita mengkhususkan kepada proses bekerjaan di dalam pembelajaran. So antara program yang kita ada di sini adalah berkaitan dengan Bachelor in Food Service Technology, di mana di dalam Bachelor Food Service Technology ni kita meng-highlightkan macam mana kita nak keluarkan profesional yang berkaitan dengan food service technology. Antara course yang kita akan ajar adalah food styling, di mana bila kita belajar di dalam BBS ataupun dalam food service technology, kita akan mengutamakan proses kerja. Macam mana nak order barang, macam mana kita nak the production with the good technique dan sebagainya, dan untuk menghasilkan satu gambar yang menarik untuk dikomersialkan. Dan seperti mana yang adik-adik boleh nampak di hadapan ini adalah senarai produk yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar Bachelor of Technology, ijazah sarjana muda teknologi di dalam program ataupun course Food Innovation and Commercialization, di mana kita ajar student macam mana kita nak keluarkan produk daripada awal sehingga akhir, dan kita highlightkan bagaimana proses-proses yang perlu dilalui. Dan ini adalah antara medal dan juga orang kata achievement yang diperoleh oleh pelajar-pelajar jurusan program sarjana muda teknologi. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, adik-adik semua bolehlah pergi ke website UTHM ataupun pergi ke Facebook kami di FPTB UTHM ataupun UTHM promosi FPTB UTHM untuk promosi, dan juga adik-adik juga boleh layari di website UTHM. Itu saja. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh diletakkan di bahagian ruangan chat.